Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam ini agak lewat kita bermula, saya mohon ampun dan maaf. Namun begitu kita mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah. Malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita sinopsis 30 juzuk, yang mana kita akan memasuki juzuk yang ketiga buat malam yang ketiga, yang mana juzuk yang ketiga ini ia masih lagi ada kaitan dengan suratul Al-Baqarah dan juga ada kaitan dengan surah Al-Imran. Baik, saya akan paparkan nota yang kita akan gunakan dalam rujukan kita. Saya baru mengedarkan nota untuk juzuk yang ketiga. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan nota, tuan-tuan boleh ambil di link, ada link Google Drive. Dalam tu kita ada letakkan nota untuk juzuk 1, juzuk 2 dan juzuk yang ketiga. Okey, kita terus pergi kepada juzuk yang ketiga. Okay. Juzuk yang ketiga, dari sudut komposisi juzuk, ia terdiri daripada 2 surah, iaitu suratul Al-Baqarah ayat 253 sehingga ayat 286, yang ayat-ayat ini dia berada pada muka surat 42 sehinggalah muka surat 49. Selain itu, juzuk yang ketiga ini ia diwakili oleh surah Ali Imran. Surah Ali, saya mute-kan atau terlapor. Okey, surah Ali Imran ayat 1 sehingga ayat nombor 91, yang mana ayat yang berada dalam surah Ali Imran pada juzuk yang ketiga ini tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat yang pertama sehinggalah muka surat yang ke-61. Okey, ini adalah surah-surah yang membentuk juzuk yang ketiga. Surah Al-Baqarah, kita lihat pada segmentasinya bagi juzuk yang ketiga. Kita lihat dulu bagi suratul Al-Baqarah, okay, dan juga surah Al-Imran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti pendekatan yang kita gunakan pada juzuk 1 dan juga juzuk yang kedua, kita boleh melihat segmen pembahagian ayat-ayat bagi setiap juzuk. Kita boleh melihat menggunakan pendekatan pembukaan dan juga penutupan bagi juzuk yang tersebut. Jadi kalau kita merujuk kepada juzuk yang ketiga, iaitu surah Al-Baqarah, kita akan mendapati juzuk yang ketiga dalam surah Al-Baqarah bermula ayat 253 itu dimulakan dengan Allah menerangkan bahawasanya para rasul yang Allah utuskan ini, mereka merupakan manusia yang dipilih oleh Allah. Dalam banyak-banyak rasul itu darjatnya tidak sama. Kita sedia maklum, ada rasul yang ulul azmi, ada rasul yang bukan ulul azmi. Itulah yang diperkatakan oleh Allah
pada ayat yang pertama apabila kita masuk kepada juzuk yang ketiga. Dalam masa yang sama, Allah menunjukkan tentang kelebihan yang ada pada Nabi Isa. Okay, kalau kita tengok pada pembukaan, iaitu ayat yang pertama bagi juzuk yang ketiga dalam surah Al-Baqarah, Allah membawa kita semua kepada mengakui, menerima tentang kelebihan darjat yang ada pada Rasul. Kemudian Allah sebutkan ringkas sahaja tentang kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okay. Cuba kita lihat ayatnya. Okay. Kalau tuan-tuan lihat ayat 253, kalau tuan-tuan buka mushaf, tuan rujuk Al-Quran, tuan boleh jumpa dekat muka surat nombor 42, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan dekat pembukaan tu, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Okay, kita tengok ayat dia. Okay, tuan-tuan, ini penting sebab kita nak bincangkan juzuk yang ketiga ini, maka kita masuk juzuk ketiga ini dengan kita melihat pembukaan juzuk 3 ni tentang apa. Jadi Allah mengatakan, para rasul kami, Allah kata, para rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka di atas sebahagian yang lain. Maknanya Allah Ta'ala kata, rasul-rasul ni dia tak sama darjatnya. Dia tak sama kelebihan dia. Kemudian Allah menyebutkan contoh siapa yang lebih daripada orang lain. Allah mengatakan, di antara para rasul itu ada yang Allah berkata-kata dengannya, dan ada yang ditinggikan oleh Allah pangkatnya sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Okey, kita tahu kan rasul ni ada yang kumpulan rasul ulul azmi seperti yang kita sebut dari peringkat awal. Okey, kemudian Allah menyebutkan contoh secara spesifik dia, siapa rasul yang Allah berikan dia kelebihan, Allah bezakan darjatnya dengan darjat rasul-rasul yang lain. Allah menyebutkan wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan Nabi Isa anak lelaki Maryam bukti-bukti yang jelas, yang nyata, iaitu mukjizat. Lepas tu Allah Ta'ala kata Nabi Allah Isa ini Allah Ta'ala telah kukuhkan dia dengan kehadiran Ruhul Qudus, iaitu Malaikat Jibril. Okey, tuan-tuan, kalau kita baca ayat 253 ini, kita dapatlah ringkasannya, kesimpulannya. Allah memulakan perjalanan kita masuk juzuk yang ke-23 ini tentang siapa? Adalah tentang para rasul. Kalau masih ingat lagi juzuk 2, Allah mulakan cerita tentang apa? Berbeza dengan permulaan pada juzuk yang ketiga. Allah mulakan penyebutan tentang para rasul. Kemudian Allah Ta'ala sebut secara umum sahaja apa yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Okey, jelas untuk juzuk yang ketiga permulaan dia. Okey. Apabila kita melihat kepada penutupan, maknanya ayat akhir bagi juzuk yang ketiga, juzuk yang ketiga penutupan ni, dia dah masuk surah lain dah, iaitu surah Al-Imran. Yang mana pada penutup juzuk ketiga, ayat 91, kita ambil ayat yang last sekali.
dalam bagi juzuk yang ketiga dalam surah Ali Imran. Okey. Tuan-tuan, bukan kita merujuk ayat akhir surah Ali Imran ya. Okey, tetapi ayat terakhir yang berada pada juzuk yang ketiga dalam surah Ali Imran. Cuba kita tengok Allah tutup tentang apa. Okey. Allah menutup juzuk yang ketiga ini dengan menyebut tentang, tuan-tuan, saya punya tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Pertama sekali. Jelas Ustaz. Okey. Jelas. Sangkut tak ada, sangkut-sangkut ke apa? Tak ada Tak ada. Elok aja Okey, Ustaz. alhamdulillah. Syukur. Okey. Kalau kita tengok kepada penutupan ni, Allah ni dah pergi kepada pembukaan, penutupan sekejap. Okey. Kalau kita pergi dekat penutupan ayat 91 juzuk 3, kalau tuan-tuan baca daripada awal ayat sampai hujung ayat, Allah menyebutkan tentang apa tu? Cuba tengok yang atas tu. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang kafir, lalu kalau mereka mati dalam keadaan yang kafir, ujung last kali ayat tu Allah Taala kata apa? Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, jadi kalau kita baca dekat penutupan juzuk 3 ayat 91, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kafir, yang mati dalam kafir, mereka akan dapat azab yang pedih. Okey. Daripada maklumat ini, cuba tuan-tuan dan puan-puan kombinasikan dia, gabungkan pembukaan juzuk 3 tentang Rasul, penutupan juzuk 3 tentang orang kafir yang dapat azab yang pedih. Okey, agak-agak mereka kafir tentang apa? Mereka telah kafir dalam isu apa? Kalau kita gabungkan pada pembuka dan penutup tu, sudah pasti mereka telah kafir, mereka telah menjadi kafir kerana mereka kufur terhadap rasul-rasul yang Allah utuskan. Mereka jadi kufur, mereka mengingkari, mereka berpaling terhadap rasul ni tentang apa? Sebenarnya para rasul ini mereka membawa misi, iaitu misi tauhid, mengesakan Allah. Okey. Jadi cara nak bagi manusia mengesakan Allah, maka Allah datangkanlah rasul-rasul. Yang mana rasul-rasul ini ada yang darjatnya berbeza dengan rasul-rasul yang lain. Ada rasul ni Allah berkata terus kepada dia. Ada rasul ini pula seperti Nabi Isa dapat kelebihan-kelebihan lain. Lepas tu lihat kepada penutupan. Okey. Jadi kalau kita gunakan pendekatan ini, macam dah habislah, cepatlah juzuk 3 tu. Itulah juzuk 3. Okey, tetapi tentulah kita kata belum puas lagi lah, nak kita nak gali lagi. Okey, ini baru permulaan kepada perbincangan juzuk 3 melihat kepada segmen dia. Okey, sekarang kita nak perincikan lagi. Jom kita pergi kepada lebih mendalam. Okey, kita lihat segmen bagi surah Al-Baqarah dulu, iaitu ayat 253 sampai ayat 286. Okey, kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Baqarah juzuk 3 tu, tuan-tuan akan mendapati ada Allah menyebut tentang ayat Al-Kursi, iaitu ayat yang paling agung, ayat 255.
Lepas tu tuan-tuan, kita semua akan jumpa kisah Nabi Allah Ibrahim. Dia berdebat, dia berhujah kepada seorang raja. Ayat 2, 5, 8. Kemudian, kalau kita baca seterusnya, pada ayat yang ke-259, Allah ada menceritakan tentang seorang lelaki yang dia Allah matikan selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan dia kembali. Kemudian, kalau kita baca lagi pada ayat yang berikutnya, kita akan jumpa kisah Nabi Allah Ibrahim dengan kisah dia 4 ekor burung yang dicincang halus, akhirnya hidup balik burung tu. Dan pada penutupan ayat-ayat 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kita akan jumpa Allah menyebut tentang rukun iman, iaitu ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, sampai hujung ayat. Okey. Kalau kita ambil sedikit waktu, kita merenung, kita fikir dekat hujung-hujung surah Al-Baqarah ni, kita dapati bahawasanya Allah Ta'ala ni nak sebut tentang tauhid sebenarnya. Allah nak menyebut tentang keesaan dia, maka Allah berikan beberapa bukti. Antaranya ayat kursi. Ayat kursi memang memang ayat kursi tu cerita tentang Allah Ta'ala lah. Daripada mula sampai hujung. Lepas tu, Nabi Allah Ibrahim bawa hujah Tuhan yang Esa ni yang ada kuasa apa? Itu pada cerita ayat 258. Lepas tu kenapa dibawa cerita mati, ada seorang lelaki mati 100 tahun lepas tu Allah hidupkan balik? Ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Yang kekuasaan Allah itulah merupakan bukti kepada keesaan Allah. Okey, ada kaitan tak dengan dihantar rasul-rasul yang Allah lebihkan antara satu dengan satu yang lain? Ada kaitan tak dengan pembukaan kisah Nabi Isa yang Allah bekalkan dia mukjizat-mukjizat? Nabi Isa ni pula dia tak ada bapa, tapi macam mana dia boleh dilahirkan? Nanti kita akan bincang pada surah Al-Imran. Okay. Setelah kita mengetahui dengan ringkas segmen bagi juzuk yang ketiga yang berada dalam surah Al-Baqarah, maka kita terus masuk kepada segmen dalam surah Al-Imran pula. Okey, tetapi kerana dia juzuk 3, kita hanya melihat sehingga ayat 91 sahaja. Sebab dia juzuk 3. Kita bukan nak bincang surah secara terperinci, tetapi kita nak bincang ayat-ayat dalam surah Al-Imran yang berkaitan dengan juzuk 3. Okay. Jadi, kalau kita bukalah surah Al-Imran ni, okay, saya bawa contoh, kalaulah kita bincang surah Al-Imran sajalah contoh, surah Al-Imran ni, dia boleh dipecahkan kepada 3 isi kandungan. Kalau kita bincang surah Al-Imran sajalah, kan? Sedangkan kita tahu surah Al-Imran dia juga cover juzuk yang keempat. Okey. Jadi kalau kita ambil segmen, potongan-potongan ayat dalam surah Al-Imran yang ada 200 ayat tu, termasuklah juzuk 3 pun ada, juzuk 4 pun ada, kita boleh jumpa 3 pecahan. Okey. Kalau kita lihat kepada 120 ayat yang pertama daripada 200 ayat, banyak ayat ni kan? 120 ayat daripada 200. Kan? Ia berkaitan tentang
ahlul kitab, yang mana ahlul kitab dalam surah Ali Imran ni, juzuk yang ketiga ni, ia sangat dekat dan memang berkaitan dengan kisah orang-orang Nasrani. Walaupun ada juga sebut tentang orang Yahudi, tapi dia lebih banyak menyebut tentang orang Nasrani. Okey. Jelas tentang segmen 120 ayat yang pertama dalam surah Ali Imran. Tetapi kita hanya nak fokus berapa ayat? Tak sampailah 120. Kita cuma nak ambil ayat yang keberapa sampai nombor berapa? Sampai 91 saja. Kenapa? Kerana kita bincangkan dari sudut juzuk. Okey, juzuk yang ketiga. Okey, kalau dah jelas, kita perincikan sedikit lagi. Okey. Kalau kita hanya memberi tumpuan kepada ayat 1 sampai 91 surah Ali Imran, maka bolehlah kita keluarkan intisari ayat-ayat itu berkenaan dengan dua perkara. Okey, yang pertama adalah tentang keluarga Imran alaihi salam. Siapa keluarga Imran tu? Sat lagi kita sebut. Okey, ini kita nak fokus terus kepada 91 ayat yang berada pada juzuk yang ketiga dalam surah Ali Imran. Okey. Perkara yang kedua, Allah ada menyebutkan tentang beberapa delegasi orang-orang Kristian, iaitu orang-orang Nasrani yang datangnya daripada Najran. Okey. Dua topik ini ia berada pada 91 ayat bagi juzuk yang ketiga dalam surah Al-Imran. Okay, saya ulang banyak kali supaya kita dapat ingat, supaya kita tak tersasar masuk kepada perbincangan juzuk yang keempat. Keempat tu kita bincang kemudian. Okey. Kalau dah jelas, nak lebih jelas lagi, kita kena masuk kepada tajuk nama surah Ali Imran itu sendiri. Okey. Daripada bincang nama surah Ali Imran tu, maka tuan-tuan akan dapat jawapan nanti. Apa kena mengena dengan orang Nasrani yang datang daripada Najran tu? Nanti tuan-tuan juga akan dapat jawapan mengapa kisah orang Nasrani yang datang daripada Najran itu ia diletakkan di dalam surah Ali Imran. Maka kita kena bincang terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kepada segmen surah Ali Imran dengan lebih lanjut. Kita masuk terus kepada perbincangan kenapa surah itu dinamakan Ali Imran, keluarga Imran. Okey, sambil kita bincang nama surah tu, kita terus masuk kepada segmen ayat dia lah. Okey. Keluarga Imran ni, kalau tuan-tuan nak rujuk cerita keluarga Imran ni, dia sebenarnya dia bermula daripada ayat 33. Dia bermula daripada ayat 33. Okey. Jadi kalau kita baca pada ayat 33 dalam surah Al-Imran, memang kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang keluarga Imran. Itu ayatnya berbunyi, Allah kata apa? Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Okay, jumpa tak perkataan ala Imran? Allah kata apa? Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Tengok ya, kenapa saya
saya highlightkan perkataan Allah telah memilih. Tuan-tuan tolong ambil perhatian ya. Kenapa Allah sebut Allah telah memilih? Nanti kita akan dapat jawapan pada juzuk yang ketiga sebenarnya nak fokus tentang apa. Okey. Daripada cerita keluarga Imran tu, kenapa Allah sebut keluarga Imran? Kerana keluarga Imran merupakan di antara kumpulan manusia yang telah Allah pilih. Pegang perkataan Allah telah memilih. Maknanya keluarga Imran itu dia tidak akan dikenali. Dia tak akan dapat keistimewaan kalau bukan sebab Allah pilih. Kita kena pegang dulu. Maknanya keluarga Imran ni dia tak ada apa-apa pun. Dia tak ada kesemewaan apa pun. Dia telah jadi istimewa. Kenapa dia jadi istimewa? Kerana Allah yang telah memilih mereka untuk diistimewakan. Okey. Kemudian Allah pun sebutlah daripada keluarga Imran ni lahirlah zuriat yang lain. Okey. Kalau kita baca pada ayat yang berikutnya 35, tuan-tuan akan jumpa siapa yang dikaitkan dengan keluarga Imran tu. Dekat ayat 35 Allah menyebut tentang seorang perempuan kepada Imran. Allah kata apa? Idh qalatim ra'atu Imran. Allah kata, ingatlah ketika isteri Imran. Okey. Jadi, keluarga Imran yang telah Allah pilih dalam ramai-ramai manusia zaman tu, Allah pilih keluarga Imran untuk diberikan pangkat yang mulia, diberikan keistimewaan. Siapa keluarga Imran tu? Salah seorang darinya isteri Imran itu sendiri. Okey. Isteri Imran. Okey. Siapa nama isteri Imran? Tidak ada mana-mana dalil yang boleh kita pegang nama yang tepat bagi isteri Imran. Quran tak sebut, hadis tak sebut. Okey. Ada lagi dekat isteri Imran ni, bukan sekadar kita nak tahu siapa keluarga Imran tu. Tetapi kita kena tahu daripada penyebutan isteri Imran ni, Allah nak fokus tentang apa? Tentang anak yang dia lahirkan tu, anak yang dia kandungkan tu. Nampak? Tuan-tuan jangan fokus kepada isteri Imran saja, tapi kena fokus kepada dekat isteri Imran ni Allah nak cerita tentang apa? Allah nak cerita tentang anak yang dia kandungkan itu, yang dia nazarkan. Jadi semua orang tahu namanya siapa. Namanya itu adalah Maryam, kan? Okey, tuan-tuan kena ingat ni. Okey, dia ada kaitan dengan dia ada sangat berkaitan dengan isu juzuk ni. Okey, ada kaitan dengan cerita Ali Imran lah. Okey. Jadi daripada cerita dia, kejap ya, kita tengok apa lagi cerita dia. Okey. Isteri Imran ni maknanya dia kan mengandungkan siapa? Mengandungkan Maryam. Okey. Kenapa kita perlu sebut isteri Imran mengandungkan Maryam? Kerana apa? Menunjukkan bahawa Maryam ini dia adalah makhluk Allah. Maryam, dia dikandungkan oleh emaknya. Emaknya itu isteri kepada Imran. Kena pegang macam itu. Sebab apa? Sebab ada agama yang lain menganggap Maryam ini salah satu daripada 3 Tuhan. Ingat tak orang kata Trinity kan? Kan salah satunya mengatakan Maryam itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita baca surah Ali Imran, Maryam ini dia dilahirkan oleh mak dia. Maknanya Maryam ini dia adalah manusia. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Selain daripada isteri Imran, Allah menyebutkan keluarga Imran tu siapa? Adalah Maryam.
Maryam. Jumpa dalam perkataan ya Maryam. Okey. Dalam kisah Maryam ni tuan-tuan, sekali lagi Allah Ta'ala highlightkan isu Maryam ni dia takkan jadi special. Dia takkan istimewa. Dia takkan terkenal. Dia takkan ada darjat yang tinggi kalau bukan sebab Allah. Ini saya nak kena tekankan bab tu. Tengok Allah kata apa? Malaikat kata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Dalam banyak-banyak perempuan pada zaman tu Allah pilih Maryam. Wa tahharaki, Allah mensucikan kau daripada kehormatan yang buruk dan sebagainya. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa melalui malaikat? Malaikat kata apa? Allah telah memilih engkau melebihi perempuan-perempuan yang ada dalam seluruh alam ini. Sebab kita tahu kan, dalam banyak-banyak perempuan yang mulia, salah satunya adalah Maryam. Okey. Jelas tak tuan-puan? Maknanya Maryam ini ia hebat kerana Allah yang jadikan dia hebat. Kena pegang perkataan itu. Kalau Allah tak pilih Maryam, maknanya Maryam pun samalah macam mak kita. Sama macam perempuan yang lain. Tapi kenapa dia istimewa? Kerana Allah yang telah pilih dia. Okey. Kalau Allah telah memilih dia, maka layak ke Maryam ini untuk dijadikan salah satu daripada 3 Tuhan? Sedangkan tadi Tuhan kata apa? Dia tu sendiri, mak dia kandungkan dia. Okey. Lepas tu Tuhan kata apa? Tengok, Tuhan yang pilih dia. Okey. Okey. Dah. Itu dah jelas. Okey. Kita lanjutkan lagi. Siapa lagi kisah dalam keluarga Imran ni? Kita tahu bahawa Maryam dia akan melahirkan seorang anak, yang anak itu namanya siapa? Allah kata ismuhu al-Masih Isa bin Maryam, iaitu Al-Masih Isa, anak perempuan Maryam. Okey. Daripada sampai ayat 45 ni, kita mendapat jawapan siapa keluarga Imran yang Allah telah pilih keluarga Imran ni. Imran itu sendiri, isteri dia, Maryam anak perempuan dia, dan juga cucu dia namanya Isa bin Maryam. Okey. Kenapa dengan Nabi Isa ni? Daripada kisah sampai ayat 45 ni menunjukkan bahawa Nabi Isa itu ianya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dikandungkan oleh Maryam walaupun tanpa bapa, tetapi Allah ini menjadikan Nabi Isa itu melalui kalimah kun fayakun. Okey, makna kata kalau bukan sebab Allah, tak adalah Nabi Isa tu. Okey, kalau bukan sebab Allah, tak terpilihlah Maryam itu. Betul tak? Kalau bukan sebab Allah, tak muncullah cerita isteri kepada Imran. Kalau bukan kerana Allah, tak wujudlah keluarga Imran, tak disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi semuanya sebab apa? Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih, Allah nak beri. Okey. Setelah tuan-tuan jelas, kita lanjutkan lagi. Okey, pada ayat-ayat yang berikutnya, tuan-tuan akan dapati Allah memperincikan kelebihan yang ada pada Nabi Isa. Okey, Allah memperincikan yang kelebihan yang ada pada Nabi Isa. Ingat tak kita sebut mula-mula tadi? Kita ingat tak kita sebut mula-mula tadi?
dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, permulaan juzuk 3 ayat 253 dalam surah Baqarah. Allah sebut umum je apa mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Tu je Allah sebut. Tetapi Allah tak sebut dia boleh buat apa mukjizat itu. Mukjizat itu dijelaskan dalam surah Ali Imran. Sebab itu peletakan perincian mukjizat Nabi Isa itu dalam surah Ali Imran memang sesuai pada nama keluarga Imran itu sendiri. Okey, jelas. Kenapa tak cerita je mukjizat Nabi Isa tu dekat Al-Baqarah? Tengok Allah yang bijaksana. Allah yang bijaksana meletakkan cerita-cerita tu sesuai pada surah-surah yang Allah nak kaitkan. Jadi seolah-olah kita dapat jawapan dia, oh patutlah surah itu nama Ali Imran. Jadi Allah perincikan kenapa Ali Imran tu dipilih. Disebutlah mukjizat-mukjizat Nabi Isa. Jadi kalau tuan nak tahu antara mukjizat Nabi Isa itu, kelebihan dia apa? Antaranya dia boleh bercakap masa dia bayi lagi. Seperti ayat nombor 46. Okey, kalau kita baca ayat nombor 47, kita bacalah ayat nombor 48. Belum lahir lagi Nabi Isa ni, Maryam dah dapat tahu dah. Bahawanya anak yang kau lahirkan nanti Allah ajar dia boleh menulis, Allah bagi dia hikmah, kefahaman, dia jadi nabi, dia dapat kitab Taurat, dia dapat belajar kitab Taurat, dia dapat belajar kitab Injil. Okey. Kemudian kalau kita perincikan lagi masuk ayat 49. Okey, Allah perincikan apa mukjizat Nabi Isa ni. Okey, kalau kita baca ayat nombor 49. Okey, tapi sebelum tu tolong tengok dekat ayat 49 ni Allah cerita tentang apa? Nabi Isa ni adalah rasul kepada Bani Israel. Okey. Nabi Isa ni dia bawa satu tanda yang menunjukkan bahawa dia ni adalah rasul utusan Allah. Okey, kenapa kita sebut daripada Tuhan kamu? Kenapa sebut kenapa Nabi Isa tu dia cakap sesungguhnya aku telah datang kepada kamu wahai Bani Israel dengan membawa satu tanda daripada Tuhan kamu. Nak menunjukkan Nabi Isa ni dia cakap dah bahawa dia ni datang kerana Allah. Allah yang hantar dia. Allah yang bagi kepada dia tanda. Tengok ya, macam mana Nabi Isa tu dia menisbahkan diri dia ni siapa. Kemudian dia kata, aku boleh buat mana-mana burung daripada tanah boleh hidup burung tu. Aku boleh tiup. Dia disebut dia boleh buat burung daripada tanah. Dia boleh hidupkan burung tu hanya dengan dia tiup. Tapi dekat hujung tu dia kata apa? Dengan izin Allah. Nampak tak perkataan? Dengan izin Allah. Okey. Kemudian, kalau kita baca lagi potongan ayat yang berikutnya, Nabi Isa tu dia cakap apa? Dia kata, aku boleh sembuhkan orang yang buta. Yang lahir buta, aku boleh sembuhkan. Siapa-siapa ada penyakit sopak, aku boleh sembuhkan. Aku boleh hidupkan orang yang dah mati pun aku boleh hidup, kata Nabi Isa. Tapi dekat hujung tu Nabi Isa kata apa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Okey. Lepas tu, apa yang kita nak teruskan lagi pembelajaran kita ni? Apa tu panjanglah pada ayat yang berikutnya. Nabi Isa ni dia pun cakap dekat Bani Israel, aku ni mengesahkan apa yang korang pernah belajar daripada kitab Taurat tu. Lepas tu Nabi Isa sebutlah apa yang dia nak, dakwah yang dia nak bawa kepada, apa peranan dia kepada Bani Israel. Okey. Yang penting sekali, cuba tengok ayat 51. Yang penting sekali, Nabi Isa minta buat apa? Nabi Isa ni
apa pegangan dia, apa kepercayaan dia. Dia kata innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dia kata sesungguhnya Allah ni dia adalah Rabb aku, Tuhan aku dan Rabb kamu juga, kata Nabi Isa. Maka Nabi Isa kata apa? Beribadahlah kepadanya. Nabi Isa tak cakap beribadahlah kepada aku. Aku ni kan istimewa. Ada banyak benda boleh buat. Tapi Nabi Isa, dia tak buat macam tu. Yang dia cakap apa? Yang dia ajar apa? Dia mengangkat, mengagungkan, membesarkan Allah yang Esa. Dan dia kata, beribadahlah kepadanya. Okey. Sampai ayat nombor 51 ni adalah penerangan lain. Maka kita selesailah pada mendapat hikmah. Kita mendapat jawapan, oh, kenapa dengan keluarga Imran tu? Kita dapat tadi kesimpulan dia apa? Dia keluarga yang dipilih oleh Allah. Apa ciri-ciri mereka ini dipilih? Kenapa mereka terpilih? Tengok kan apa dia? Mak dia nazar, mak dia tunaikan janji. Tak kiralah anak dikandungkan tu lelaki ke perempuan dia, kalau dah nazar dia tunaikan. Tunai janji mak dia. Okey. Lepas tu Maryam tu sendiri tak pernah dia disentuh oleh mana-mana lelaki. Seorang yang suci, jaga kehormatan dia. Lepas tu Nabi Isa tu sendiri, walaupun dia ada kelebihan-kelebihan, dia tetap menyandarkan itu semua daripada izin Allah. Oh, patutlah Allah namakan surah tu Ali Imran. Kerana apa? Kerana Allah nak kita tiru, kita ikut, jadikan teladan yang ada pada keluarga Imran. Macam itulah kita belajar nama surah Al-Baqarah. Kenapa dengan Baqarah tu? Dia lawan kepada Ali Imran. Kalau Ali Imran watak manusia yang kita kena ikut, yang kita kena tiru. Tapi dekat Baqarah tu, watak manusia yang jangan diikut. Okey. Jadi, berdasarkan ayat-ayat yang tentang keluarga Imran ni, maka dapatlah kita keluarkan tujuan surah Ali Imran. Sekejap lagi saya akan sebut di hujung sekali. Okey, kita terus keluarlah tujuan surah Ali Imran. Okey, begini. Okey. Berdasarkan cerita keluarga Imran tadi tu, maka para ulama seperti mana Al-Fadhil Dr. Hasan, Dr. Ali Hasan Arfan, beliau mengatakan, oh, surah Al-Imran ni tujuan dia apa? Allah nak jelaskan tentang manusia yang Allah telah pilih dia. Okey, Allah yang telah pilih dia, yang mana mereka ini adalah manusia yang berpegang teguh dengan agama mereka. Jadi, surah Al-Imran ni adalah surah yang Allah Ta'ala nak menyuruh kepada kita memuliakan. Okey, mengikut apa yang ada pada manusia yang Allah pilih dia, yang mana mereka ini berpegang teguh dengan agama. Saya sebut tadi, berpegang teguh dengan agama ni macam mana? Mak dia tunai nazar, Maryam jaga kehormatan diri, Nabi Isa dia tidak menyandarkan keistimewaan tu pada dirinya, tapi ianya pada Allah Azza wa Jalla. Itulah manusia yang berpegang teguh, yang ada pada watak keluarga Imran. Okey. Kita belum habis lagi juzuk 3. Sebab apa? Sebab kita baru bincang yang ni. Ingat tak tadi mula-mula kita kata perincian kandungan 1 ni, iaitu ayat 1 sampai 91 ni, kita baru selesai yang mana? Kita baru selesai yang ni. Kita baru selesai tentang keluarga Imran. Alhamdulillah dah selesai. Tinggal satu lagi. Kita nak bincang yang ni pula. Delegasi
Nasrani yang datang daripada Najran. Dia ada berkaitan dengan yang kisah ini. Okey. Jadi kita selesaikan yang ini. Selesai tajuk delegasi Nasrani daripada Najran ni, orang Kristian ni, kita selesailah juzuk 3. Okey, mari kita lihat cerita dalam ayat ini. Okey, tuan terus pergi dekat ayat jap. Okey, terus pergi kepada ayat nombor 59, 60 dan 61. Okey. Kita tengok dekat nota tu. Saya paparkan. Okey. Tuan-tuan tahu tak bahawasanya dalam surah Ali Imran ni, dalam juzuk 1 ni, juzuk 3 ni, sebenarnya waktu Nabi dekat Madinah tu, orang-orang Yahudi, otai-otai lah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maksud saya orang-orang Nasrani, orang Kristian ni, mereka telah datang bersemuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dari Najran. Najran ni maksudnya mereka datang daripada Yaman, orang Kristian. Dia datang waktu zaman Nabi, waktu Nabi Muhammad dah ada dekat Madinah dah. Okey. Waktu mereka berjumpa berdepan dengan Nabi Muhammad, tuan tahu tak apa yang mereka bualkan? Okey. Mereka ni sebenarnya mereka nak mempertahankan kepercayaan mereka bahawa Nabi Isa tu adalah apa? Adalah Tuhan. Adalah anak Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab balik semula dengan Nabi memberikan hujah logik. Nabi menggunakan analogi. Tengok ayat dia 59 ni. Okey, tuan kena faham ini, nanti senang kita nak gabungkan dengan kisah keluarga Imran tadi. Okey. Kalau kita baca ayat nombor 59, seolah-olahnya Nabi jawab apa? Nabi kata, yang ni saya sebut secara makna, secara makna nak bagi faham. Maknanya Nabi kata macam ni. Apa yang kau orang pelik sangat? Kenapa apa yang kau takjub sangat tentang Nabi Isa ni sampai kau angkat dia jadi anak Tuhan lah, dia tu Tuhan? Kenapa? Sedangkan Nabi kata, Nabi Isa tu Allah jadikan dia sama macam Allah jadikan Adam tu. Sama dekat mana? Samanya Allah ciptakan Isa dengan Adam ni adalah dengan Allah menyebut kalimah kun fayakun saja. Jadilah Isa, jadilah Adam tu. Lepas tu Nabi bagi lagi penekanan. Adam tu pula Allah jadi dari tanah tau. Okey, dia punya maksud dia adalah kalau korang semua boleh mengagungkan Nabi Isa sebagai Tuhan kerana dia lahir tanpa bapa, dia ada keistimewaan pula, hidup kau orang mati ke apa ke, kenapa korang tak pergi agungkan Adam? Sedangkan Adam tu, kalau berbanding dengan kejadian Isa, kejadian Adam tu lebih ajaib lagi. Sebab apa? Adam, mak pun tak ada. Betul tak? Kalau Nabi Isa, ada juga mak, Maryam. Mak dia Maryam. Kalau Adam, mak pun tak ada, bapa pun tak ada. Maknanya, siapa lebih hebat? Siapa lebih kejadian dia itu lebih menakjubkan? Jawapannya tentu Adam. Tapi tak ada pun orang kata Adam ni anak Tuhan ke. Tak ada pun orang kata Adam ni adalah Tuhan. Jadi Nabi sebut macam tu. Agak-agak orang Nasrani yang datang jumpa Nabi ni, agak-agak dia boleh terima tak hujah Nabi ni. Analogi yang Nabi bawa ni. Kalau kita, betul tak betul juga. Macam kita, iyalah kan, betul lah kan. Kenapa kita boleh agungkan Nabi Isa, kita tak agungkan Adam, sedangkan Adam tu lagi menakjubkan kejadian dia? Okey. Lepas tu ayat yang selepas dia tu,
ayat selepas dia Allah bagi tahu. Perkara yang benar kalau ia datang dari Tuhan. Jadi tak payahlah kamu, wahai orang-orang ahli kitab, wahai Nasrani, tak payah lagi kamu nak ragu-ragulah. Tentang apa? Tentang Isa tu siapa, bagaimana kejadian dia. Tak payahlah kamu ragu-ragu. Terimalah kenyataan bahawa Nabi Isa tu bukanlah Tuhan. Dia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dia ada mak, sebelum ni dia pernah tak ada. Dia ada pun, itu pun atas Allah yang kata kun fayakun. Itu yang Allah kata, perkara yang benar tu adalah datang dari Tuhanmu. Bukan daripada korang dakwa nenek moyang kamu kata, bukan. Tapi dari Tuhan. Lepas tu tuan-tuan tahu tak ayat 61 tu, Allah Ta'ala minta Nabi ajak diorang bersumpah. Maknanya orang Nasrani ni, dia tak mengaku bahawa mereka tak nak juga beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka tak nak mengaku mereka ni sebenarnya salah. Mereka tersesat, duk faham Nabi Isa tu adalah Tuhan, kan? Akhirnya Allah minta kepada Nabi supaya apa? Supaya ajak diorang bersumpah. Diorang bersumpah, kamu pun bersumpah. Itulah yang ayat 61 yang ada tentang mubahalah. Cuba kita baca ayat 61 tu. Allah Ta'ala kata, maka sesiapa yang membantahmu, wahai Muhammad, mengenai kejadian Nabi Isa tadi, selepas engkau bagi mereka pengetahuan yang benar, engkau bagi hujan logik pada mereka, bagi tahu benda yang benar. Kalau mereka bantah juga, wahai Muhammad, cakap pada mereka, marilah kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, perempuan-perempuan kami, perempuan-perempuan kamu, diri kami, diri kamu. Kemudian kita minta kepada Allah. Lepas tu kita sumpah masing-masing supaya Allah timpakan laknat kalau kita berdusta. Maksudnya, kalau orang Kristian tadi, Nasrani tadi, kalau mereka macam nak kata, tak, kami betul, kami tetap percaya Isa ni anak Tuhan ke Tuhan, kan? Nabi, Allah minta kepada Nabi, suruh mereka bersumpah. Kalau mereka berdusta, mereka cakap dusta, minta Allah laknat dekat diorang. Begitu juga dengan Nabi SAW. Maka tamatlah penerangan ringkas tentang kumpulan ayat, segmen-segmen dalam juzuk 3 yang ada pada surah Al-Imran. Okey, tapi boleh ambil lagi sikit lagi. Okey, setelah dijelaskan hakikat sebenarnya siapa tu Nabi Isa, maka dalam ayat yang lain 85, terus pergi pada ayat nombor 85, Allah mengatakan, siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, kalau dia memilih untuk menjadi masuk, kalau dia memilih agama Kristian contohnya, tak nak pilih Islam ni, maka tidak ada yang akan diterima daripada agama lain, dan di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang rugi. Okey, itu tuan-tuan rahimani rahimakumullah. Dengan kadar ini syarat tuan-tuan jelas. Ya, dengan waktu yang sangat terbatas ni tuan-tuan jelas apakah sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada juzuk yang ketiga. Jadi, kalau kita patah kembali kepada yang mula-mula kita cerita pembuka dan penutup dalam surah, dalam juzuk 3 tadi tu, apa dia tuan-tuan dapat? Itulah pengajar, itulah dia punya kesimpulan dia, kan? Kita dapati rupanya juzuk 3 ni adalah menceritakan tentang Rasul. Menceritakan apa? Menceritakan tentang Rasul. Okey. Tentang apa? Tentang Rasul yang mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Penutup dia, kalau tak nak terima cakap Rasul, mereka jadi kafir, maka mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita dah selesai juzuk 3, tetapi izinkan saya untuk membuat kombinasi tentang juzuk 1
juzuk 2 dan juzuk 3. Sebelum kita tamatkan, untuk pengisian pada malam ni, mari kita gabungkan apa yang telah kita belajar pada hari Isnin yang lalu, hari Selasa yang lalu dan malam ni. Juzuk 1, juzuk dan juzuk 3. Besok malam, sebelum kita masuk juzuk 4, nanti saya akan tambah sedikit maklumat sambungan kepada juzuk 3, tapi itu kita kena sambung pada keesokan malam. Okay, tapi malam ni kita ambil satulah dapatan kenapa, apa yang kita dapat belajar daripada digabungkan juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Jadi moga-moga nanti waktu kita dah sampai juzuk 3, kita ingat apa yang kita pelajari pada malam ini. Kita jangan lupa juzuk 2 dan jangan lupa juzuk 1. Jadi apa dia maklumat yang kita boleh dapat? Okey, begini. Mudah je. Kalau kita kembali mengingati, jika kita ingat balik, kita ambil surah Baqarah lah kan. Kalau kita ingat balik, awal-awal ayat suratul Baqarah, 5 ayat yang pertama Allah sebut tentang apa? Cuba kita tengok ayat dia. Tentang rukun iman tak? Allah kata apa? Ayat kita tengok ayat nombor 4 tu, kalau kita baca terjemahan Allah kata apa? Dan mereka beriman dengan yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan mereka juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau wahai Muhammad. Maknanya tentang apa? Tentang beriman kepada wahyu yang pernah Allah turunkan. Ini adalah ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman. Awal-awal ada pada surah Al-Baqarah. Malam ni kita dah tamat dah surah Baqarah. Kan? Apa kita dapat belajar? Apabila kita tamat surah Al-Baqarah yang berada pada bahagian awal juzuk yang ketiga tadi kan, kita menjumpai Allah mengulang kembali awal-awal juzuk 1, iaitu awal-awal suratul Baqarah. Allah ulang balik orang yang bertakwa ini. Dia beriman kepada siapa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tengok ya, waktu kita baca 5 ayat pertama kan, nak sampai ayat 285 ni kan jauh kan. Jadi supaya kita tak terlupa, supaya kita ingat sampai bila-bila, Allah tutup pada juzuk yang ketiga, yang awal-awal juzuk 3, iaitu penutup Al-Baqarah. Allah ingatkan balik tentang ciri orang yang beriman ni. Dia beriman kepada wahyu yang telah Allah turunkan. Bukan sekadar tu, dia beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasul yang lain. Okey. Kalau kita baca juzuk 3 dalam surah Ali Imran lah, kita akan dapat maklumat sama juga tuan-tuan. Cuba kita tengok ayat nombor 84. Ni dia dekat penutup dah ni. Juzuk yang ketiga dalam surah Ali Imran ni. Kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut apa dia. Katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah. Beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Dan kepada apa yang telah diturunkan kepada para Nabi. Disebut satu-satu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunan dia. Sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Lepas tu Nabi kena mengisytiharkan, kami tak beza-bezakan seorang pun antara mereka. Beza-beza tu maksudnya kami terima semua Nabi tu. Dan kepada Allah juga kami berserah diri. Okey. Sampai setakat ni, tuan-tuan dapati juzuk 3 ni tentang apa? Nampak tak? Juzuk 1, 2 dan 3 kita gabung, kita dapati sebenarnya tentang rukun iman.
Kita tak tahu rukun iman kan? Ada kaitan rukun iman tak? Ada kaitan dengan rukun iman. Yang paling utama sekali adalah menerima segala wahyu yang turun dari Allah. Okey. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, sebelum kita tutup malam ni dengan juzuk yang ketiga ni, kenapa Allah sebut awal Al-Baqarah sebut tentang beriman dengan nabi-nabi lain, dengan Nabi Muhammad. Juzuk 2 sebut benda yang sama. Juzuk 3 pun sebut benda yang sama. Kenapa? Kerana tuan-tuan, kita sedia maklumkan, orang Yahudi, mereka tak percaya, mereka tolak 2 rasul. Apa rasul yang mereka tolak? Mereka menolak Nabi Isa. Mereka menolak Nabi Isa. Mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi menolak Nabi Isa, mereka telah menolak pilihan Allah. Ingat tadi kita belajar surah Al-Imran. Siapa yang pilih Nabi Isa? Pembuka juzuk 3 tadi ingat? Allah sebut tentang apa? Nabi Isa kan? Maknanya orang Yahudi ni, apabila mereka menolak kerasulan Nabi Isa, mereka tak percaya Nabi Isa itu Rasul, sebenarnya mereka telah mempertikaikan pemilihan Allah bahawa Isa itu adalah salah satu Rasul dia. Okay. Kalau mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah berselisihan dengan ayat yang kita baca tadi. Ingat tak yang kita sebut di hujung dia ni? Mereka beriman kepada semua Nabi. Begitu juga sebenarnya 3 juzuk yang pertama ni, Allah juga hendak menolak, membangkang orang-orang Kristian. Bukan sekadar yang mereka salah anggap tentang Nabi Isa tadi, tetapi Allah juga nak mengatakan orang Kristian ni pun bukan agama yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab apa? Okey, orang Kristian ni dia tolak Nabi apa? Dia menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun tak boleh, sebab juzuk 1 dekat 5 ayat yang pertama tidak ada membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Juzuk 2 dia tekankan lagi, bukan juzuk 2, juzuk yang juzuk 3 lah kan, penghujung surah Al-Baqarah tu, awal juzuk 3 ditekankan la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Masuk kepada surah Al-Imran dah pun diulang kembali, la nufarriqu baina ahadim minhum, dan kena declare mereka menyerah diri kepada Allah dengan menganuti, mempercayai, mengimani Nabi Muhammad dan masuklah ke dalam Islam. Maka habislah juzuk 3 untuk pengisian pada malam ni. Besok sebelum kita mulakan juzuk 4, saya nak buat lagi kombinasi daripada surah Fatihah sampai kepada surah Al-Imran. Ini besok. Yang ni kita kena cerita besok. Tak sempat dah pada malam ni sebab kita pun dah jauh malam. Kita pun dah makin penat. Mata pun dah mula semakin ngantuk. Sambil dengar video, sambil dengar kuliah ni pun boleh ngantuk juga kan. Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti boleh tengok balik dekat rakaman. Okey, dah selesai. Sebelum tamat, ada apa-apa persoalan dari tuan-tuan dan puan-puan untuk penerangan ringkas sinopsis juzuk 3 pada malam ni? Silakan kalau ada sebarang pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud Al-Masih bila kita menyebut Isa ibnu Maryam, kita kata Al-Masih. Al-Masih.
Okey. Salah satu daripada gelaran Al-Masih ada banyak pendapat lah. Ada mengata Al-Masih tu, kalau tengok perkataan Al-Masih, ada kaitan dengan Al-Mashu, iaitu menyapu. Kan kita tahu tadi Nabi Isa kan dia dengan sapuan tangan dia, orang yang buta apa? Boleh hilang penyakit buta. Dengan sentuhan dia boleh hilangkan penyakit sopak. Itu salah satu makna Al-Masih. Makna yang kedua Al-Masih, antaranya merujuk kepada yang berjalan, orang yang banyak berjalan pun dipanggil Al-Masih. Di antaranya Al-Masih. InsyaAllah besok saya cuba bagikan nota secara bertulis, maklumat secara bertulis, apakah pendapat para ulama tentang Al-Masih. InsyaAllah besok kita cuba kongsikan, mungkin pada penghujung juzuk 4 ke, atau permulaan, tentang persoalan kenapa Nabi Isa tu dia dipanggil Al-Masih. Al-Masih bukan hanya pada Nabi Isa saja ya, juga dipanggil kepada Ad-Dajjal. Okey. Ada soalan lain tuan-tuan dan puan-puan? Ada pertanyaan lain? Ustaz nak tanya, Silakan. dalam surah Al-Rum kan, kita kata, sorry ya saya ke depan sikit, kenapa dikatakan yang orang-orang Islam tu dia lebih dekat kepada orang Nasrani berbanding dengan orang musyrik kan? Padahal orang Parsi. Kristian tu tak, sebab yang kita kata yang perang tu kan, yang bila berperang antara orang Nasrani dengan orang Parsi kan. Lepas tu bangsa Romawi tu dikalahkan oleh dikalahkan. Jadi bila dikalahkan orang Islam bersedih. Tapi bila satu masa tu pula orang Kristian menang, jadi orang Islam tu Dia gembira akan bergembira. Ya, pada ayat jadi yang keempat tu. Okey. ya, jadi maksudnya Kerana orang Rom, bangsa Rom, mereka sebenarnya adalah Ahlul Kitab. Orang Nasrani itu kan Ahlul Kitab. okey, Kalau orang Parsi, mereka ni orang musyrik. Mereka ya, menyembah sebab api. Okey. ya. Jadi dari sudut agama, orang Rom lebih dekat, ada persamaan dengan orang Islam, yang mana orang Islam menerima wahyu. Orang Nasrani, mereka Ahlul Kitab pun menerima wahyu berbentuk kitab-kitab. Jadi kalau nak disamakan dengan orang Parsi, jauhlah. Walaupun begitu, bukanlah bermaksud kita menyokong, bersetuju dengan pegangan orang-orang Nasrani, tetapi dia dekat dengan kita kerana mereka itu adalah Ahlul Kitab yang pernah menerima kitab-kitab. Allahu Ta'ala a'lam. Okey. Ada soalan lain? Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah malam yang keesokan malam, insya-Allah pada juzuk yang keempat. Maknanya juzuk keempat ni kita akan habiskan surah Ali Imran. Baik. Ada soalan ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita jumpa insya-Allah esok hari insya-Allah. Semoga Allah memberikan ganjaran yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah memberkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.